Sejauh manakah ia menyumbang secara psikologi kepada pembentukan identiti dan penyampaian pandangan dunia dari generasi ke generasi? Itulah sebabnya subjek psikologi dan teologi dipilih, dan hari ini untuk memahami tingkah laku, sikap, emosi dan pemikiran seseorang individu, interaksi individu dengan religiosity personality itu dijelaskan dengan menggunakan data psikologi atau menggunakan maklumat kesihatan mental. Hubungan antara religiusitas dan kesihatan mental ditafsirkan. Salam semua dari Sekolah Istanbul. Penonton yang dihormati, hari ini kita akan bercakap tentang hubungan antara agama dan psikologi. Tetamu kami ialah Profesor Dr. Ali Aitan. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Apa kabar? Terima kasih. Apa kabar? Saya sangat baik. Terima kasih banyak-banyak. Kami ingin bercakap tentang hubungan antara agama dan psikologi. Bagaimana agama melihat psikologi? Mari kita mulakan dengan ini dahulu jika anda mahu. Apakah perspektif agama terhadap psikologi? Bagaimana anda mentafsirkannya? Jadi sudah tentu, psikologi adalah sains moden. Dengan kata lain, ia adalah sains yang muncul pada akhir abad ke-19. Sememangnya, agama mungkin mempunyai perspektif yang berbeza terhadap semua sains dan setiap agama mungkin mempunyai perspektif yang berbeza. Tetapi apabila anda melihat bagaimana Islam memandang psikologi secara umum, hazitu malah perspektif seseorang Muslim atau agama diharapkan positif bagi menangkap semangat zaman dan semangat semua ilmu, termasuk sains fizikal dan sains sosial, sebagaimana sabda Rasulullah. Tetapi sudah tentu perspektif agama atau penganut agama atau konservatisme terhadap psikologi agak jauh sepanjang sejarah dan sentiasa memasukkan tanda tanya. Sudah tentu salah satu sebab utama untuk ini adalah perspektif yang sedikit negatif terhadap agama para ahli teori hebat yang berurusan dengan psikologi, terutamanya dalam psikologi. Contoh terbaik dan paling jelas tentang ini ialah perspektif Sigmund Freud dan Freud, perspektif reduksionis yang menghiasi agama dengan beberapa kandungan negatif. Oleh itu, kita boleh mengatakan bahawa ini telah dipenuhi dengan beberapa tanda tanya, terutamanya dalam dunia Islam, dan telah menjejaskan perspektif psikologi mereka secara negatif. Sudah tentu kita dapat melihat bahawa ini diselesaikan dari masa ke masa, kerana terutamanya selepas tahun 1950-an dan 60-an, ahli psikologi hebat yang meminati psikologi memasukkan agama dan kerohanian dalam sistem pemikiran mereka yang tentunya menyokong psikologi untuk disayangi oleh orang ramai atau mencari penyokong yang lebih meriah. Tetapi ada juga orang yang menentang ini. Terutama dalam dunia Islam, psikologi dan teori yang dihasilkan dalam psikologi, kebanyakannya dihasilkan dalam tradisi Yahudi Kristian, mendakwa bahawa mereka tidak dapat menjelaskan pandangan dunia, dunia mental, emosi dan pemikiran kita dengan cukup baik, dan terdapat pendekatan yang mencadangkan perkembangan seperti perspektif budaya dan Islam. Itulah sebabnya agak sukar untuk menyatakan apa itu agama atau perspektif orang beragama atau konservatif tentang psikologi. Terdapat banyak lapisan yang berbeza untuk kerja ini. Ia juga keadaan berubah-ubah. Sudah tentu ia berbeza-beza. Ia mempunyai struktur yang sangat berubah-ubah bergantung pada masa, orang dan tempat. Tetapi secara umum terdapat sudut pandang sedemikian. Apa yang berlaku di dunia hari ini, terutamanya dengan dunia Islam yang semakin mengenali psikologi dengan perkembangan kefahaman yang meresapi ilmu psikologi ini dan dengan kajian yang dijalankan di dunia Islam untuk menjelaskan tingkah laku, pemikiran dan perasaan individu Muslim. Umat Islam dan agamawan kini berasa lebih dekat dengan psikologi dan menunjukkan pendirian mereka dalam isu ini dengan mengeluarkan semula teori di sana dalam konteks mereka sendiri. Sebenarnya, bukankah ini yang kita perlukan, Tuan? Kerana jika kita tidak berminat dengan maklumat yang diberikan oleh Freud, Jung atau orang lain yang menghasilkan teori baru dan meminati psikologi kerana agama mereka, memandangkan agama mereka yang menghasilkan teori ini, mungkin kita perlu mentafsirkannya semula bersama dengan kita, agama sendiri dan mengemukakan teori-teori baru.
Sudah tentu. Dalam erti kata lain, pendekatan menolak sepenuhnya yang hanya mengecualikan ini, iaitu kita tidak menerimanya, mereka tidak sesuai dengan kita, bukanlah perkara yang sangat sihat. Lagipun, psikologi adalah pengumpulan pengetahuan yang dibawa oleh dunia dan kehidupan moden ini. Kerana dalam pengumpulan budaya kita yang lalu, kita tidak lagi dapat membaca dan memahami tingkah laku manusia dengan cara yang sihat. Itulah sebabnya kita memerlukan teori-teori ini. Tetapi sudah tentu kita perlu berhati-hati di sini. Akibatnya, setiap teori muncul berdasarkan latar belakang budaya dan asas ideologi dan falsafahnya sendiri. Itulah sebabnya kita perlu mentafsir semula dan menjelaskannya dengan menyusunnya sedikit dan mencerminkan perspektif kita sendiri, tempatan dan agama. Beri perhatian kepada perkara ini. Ya, kami akan mengambilnya dengan pandangan kritis dan menilainya. Ia sememangnya perlu untuk membangunkan perspektif kritikal kerana apabila melihat kajian yang dijalankan di dunia Arab dan dunia Islam, ini sudah disebut. Jadi sebagai contoh, Islam perlu memasukkan konsep manusia. Asas dalam Al-Quran dan Sunnah perlu memasukkan pandangan manusia dalam teks agama. Walau bagaimanapun, psikologi moden dan teori yang dibangunkan dalam psikologi moden perlu dikendalikan dengan cara yang sangat sihat dan perspektif kritis falsafah harus dibangunkan. Juga apa yang kita panggil penyelidikan empirikal perlu dilakukan. Dalam erti kata lain hari ini, kajian perlu dijalankan tentang apa yang difikirkan oleh individu Muslim moden, mengapa dia dipengaruhi olehnya, bagaimana emosinya, bagaimana dunia inteleknya, bagaimana perspektifnya terhadap dunia, bagaimana dia memperkayakan kehidupan beragama dan dunia ideanya, atau bagaimana dia mencerminkan ini pada tingkah laku dan sikapnya. Kerana ini tidak begitu jelas dalam dunia mental kita. Jadi kadang-kadang kita terlepas nuansa antara apa yang sepatutnya dan apa yang ada. Sains yang akan membolehkan kita mencapainya ialah sains sosial dan salah satunya ialah psikologi. Itulah sebabnya kita perlu memasuki dunia psikologi, jika perlu tembusi teori tersebut dan kemukakan teori kita sendiri tentangnya. Jadi, apakah pendapat ahli psikologi terkenal yang kami sebutkan ini, Tuan? Bagaimana anda menilai ini? Sudah tentu, pandangan ahli psikologi seperti Freud, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Alfred Adler atau Abraham Maslow dan kemudiannya Kenneth Pargerman agak berbeza antara satu sama lain. Tetapi pendapat Sigmund Freud, salah seorang ahli bidang ini, agak negatif terhadap agama. Sudah tentu orang pada zamannya seperti Auguste Comte lebih dipengaruhi oleh pencerahan dan falsafah moden dan mempunyai pandangan yang lebih jauh dan mengecualikan agama. Sudah tentu ahli psikologi kemudian yang mengikutinya juga dipengaruhi oleh pandangannya. Malah semasa zaman Uthmaniyah, apabila mereka diperkenalkan kepada psikologi, terjemahan dibuat, mereka menyedari apa yang berlaku dalam komuniti psikologi dan kritikan telah dibangunkan tentang mereka. Contohnya, ada salah satunya buku Hoca Suat Effendi. Contohnya, beliau menulis buku berjudul Modern Prophet of Devils. Saya ingat ia diterbitkan dalam bahasa Turki Uthmaniyah pada tahun 1923. Di sana dia mengkritik Freud, iaitu dia mengambil pandangan Freud dan mengemukakan kritikannya sendiri. Ini diikuti tetapi dalam tempoh kemudian, Freud menerima banyak kritikan daripada rakan-rakannya, iaitu komuniti psikologi. Sebagai contoh, K. Gustav Jung adalah salah seorang daripada mereka. Ia adalah sekolah yang boleh kita panggil sekolah yang sama. Sudah tentu ini boleh dipertikaikan, tetapi seperti yang saya katakan, ahli teori selepas 1950-an dan 60-an melihat isu agama sedikit lebih positif. Sekurang-kurangnya mereka menjalankan kajian yang menekankan struktur fungsi agama dan sumbangan positifnya kepada kesihatan mental, kehidupan sosial dan integriti individu. Dan hari ini terdapat satu perspektif yang melibatkan komuniti psikologi dalam proses baik di dunia moden maupun di dunia Islam. Ini adalah perkara yang sangat berharga, Tuan. Jadi nampaknya sangat penting bahawa dia membaca Freud pada masa itu dan menulis penyangkalan kritis terhadapnya. Pasti. Jadi hari ini sudah tentu pantulan ini mungkin berbeza. Sesetengah orang mungkin menolaknya sepenuhnya dan melepaskannya tanpa menyebutnya dalam apa cara sekalipun. Sesetengah orang mengkritik dan meneruskan ini dengan penafian. Tetapi kami masih menyentuhnya entah bagaimana. Ia sememangnya tidak boleh menjadi sesuatu yang kita abaikan. Pasti. Kerana selepas semua, anda tidak boleh meneruskan dengan hanya mengabaikan mereka. Apa yang perlu dilakukan sebaliknya, ini perlu difahami. Dalam erti kata lain, mengapa tafsiran sedemikian dibuat, mengapa teori sedemikian dibangunkan dan apa yang boleh menjadi alternatif. Jika anda ingin mempunyai perspektif agama, anda perlu mengemukakan pandangan manusia, tasawuf manusia berdasarkan perspektif agama anda sendiri, terutamanya dalam bidang psikologi. Dan kita perlu membangunkan pendekatan baharu yang akan menyumbang kepada teori yang menerangkan tingkah laku manusia. Semasa melakukan ini,
perspektif yang memahami dan mengkritik psikologi moden, perspektif yang boleh dibangunkan dalam kerangka asas Al-Quran dan hadis yang saya sebutkan tadi, tetapi juga perlu dilaksanakan. Dalam erti kata lain, perlunya kajian baru yang menggunakan teknologi dan kaedah moden, iaitu kaedah yang digunakan oleh psikologi untuk menilai tingkah laku individu Muslim secara lebih sihat. Saya percaya bahawa apabila bilangan ini meningkat dan data menjadi lebih banyak, prasangka terhadap psikologi di dunia Islam akan dipecahkan dan sumbangan psikologi ke arah memahami lebih ramai orang, menjadikan kehidupan orang lebih baik dan lebih sesuai untuk didiami atau menyelesaikan masalah manusia akan meningkat secara beransur-ansur. Dengan kata lain, dia meneruskan kerjanya dengan mengikuti perkembangan zaman. Sudah tentu, terdapat perspektif sedemikian dalam psikologi seperti dalam setiap subjek. Kami mempunyai perspektif tentang kecerdasan buatan dan kami cuba menangkapnya. Dalam erti kata lain, kami melakukan ini dalam segala-galanya daripada teknologi pakaian kepada industri pengiklanan dan industri filem. Bidang psikologi memang begitu. Sudah tentu, salah satu perbezaan psikologi adalah kerana ia mempunyai perspektif yang bertujuan untuk memahami orang. Perbezaan ideologi tidak dapat tidak menjadi topik yang dibincangkan di meja. Itulah sebabnya terdapat pendirian yang sedikit berbeza dari segi menjadi sains sosial, tetapi cara untuk mengatasinya adalah dengan bermula dari asas falsafah dan intelektual anda sendiri dan bukannya menerima barat atau teori yang dikembangkan di barat sepenuhnya sebagaimana adanya, dengan membangunkan perspektif kritikal dan mencerminkan data yang kita peroleh dari lapangan kepada isu dengan cara yang lebih holistik. Satu perspektif boleh dibangunkan. Ya, umat Islam sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang besar di sini. Pasti. Dalam erti kata lain, orang yang berminat dalam agama dan psikologi mempunyai tugas penting dalam hal ini. Nah, ada juga bidang yang dipanggil psikologi agama, Tuan. Apakah psikologi agama? Jadi adakah agama mempunyai psikologi? Ya, bolehkah agama mempunyai psikologi? Sudah tentu yang dimaksudkan di sini bukanlah psikologi agama. Malah ia merujuk kepada psikologi individu yang mempunyai beberapa jenis hubungan dengan agama. Ya, seperti psikologi agama. Kita boleh panggil psikologi orang beragama atau boleh jadi psikologi orang bukan agama. Kerana psikologi agama mempunyai perspektif yang menganggap semua jenis hubungan yang ada pada individu dengan agama. Dalam erti kata lain, dia mungkin jauh daripada agama, tetapi dia mungkin berpegang kepada agama dengan cara yang sihat dan mempunyai perspektif yang mencerminkannya dalam kehidupan sehariannya. Jadi sebagai contoh, kita panggil ini agama. Ia melihat betapa berkesannya agama dalam tingkah laku orang beragama. Semasa melakukan ini, sudah tentu dia menggunakan data psikologi. Dengan kata lain, psikologi agama menggunakan kaedah yang sama seperti yang digunakan oleh psikologi dan kajian untuk mengukur dan mengesan tingkah laku, sikap, perasaan dan idea orang beragama atau orang yang entah bagaimana berkaitan dengan agama. Sudah tentu, seperti yang saya katakan, perkara-perkara juga sangat penting di sini. Dalam erti kata lain, adalah penting untuk menggunakan kaedah yang digunakan oleh psikologi dengan cara yang sihat. Jika tidak, anda sedang map psikologi isu ini tetapi bukan psikologi. Psikologi agama menangani perkara ini. Sebagai contoh, mengkaji mengapa orang yang tidak percaya sekali lagi adalah subjek psikologi agama. Atau dengan apa pemilik dan motivasi seseorang ateis menjadi ateis, mengapa dia tidak memasukkan agama dalam hidupnya, atau bagaimana dia memahami dunia dengan idea yang dia menggantikan agama, ini sekali lagi menjadi subjek psikologi agama. Atau struktur keagamaan institusi, contohnya di Barat, gereja mewakili ini sedangkan di negara kita, agama kebanyakannya mewakili ini. Apa yang ada pada tingkah laku atau pandangan agama orang? Psikologi agama juga berminat tentang bagaimana kumpulan agama memberi kesan kepada dunia agama manusia. Ringkasnya, semua jenis hubungan negatif atau positif yang dijalinkan individu dengan agama adalah subjek utama psikologi agama. Psikologi moden diasaskan pada akhir abad ke-18, malah ahli psikologi pertama juga merupakan tokoh penting yang berminat dalam psikologi agama. Dalam erti kata lain, di Amerika, William James adalah tokoh penting dalam falsafah dan pengasas psikologi Amerika. Beliau juga menulis sebuah buku berjudul The Diversity of Religious Experience pada tahun 1902 dan menjadi salah seorang pengasas psikologi agama. Atau Wilhelm Wundt di Eropah yang menjadi bapa pengasas psikologi dengan menubuhkan makmal di Leipzig sebagai contoh, juga menangani subjek agama dalam psikologi budaya dan memberi sumbangan kepada psikologi agama. Dan dalam tempoh kemudian contohnya, Stanley Hall contohnya, sekali lagi di Amerika, psikologi agama yang pertama, dia mengajar di University Harvard.
1887, iaitu penghujung abad ke-19. Saya memberitahu perkara ini kerana apabila psikologi pertama kali muncul, isu-isu psikologi agama sebenarnya telah dibincangkan dengan sangat jelas. Dari mana? Di Eropah, agama entah bagaimana meneruskan kewujudannya dalam psikologi atau dunia psikologi. Apa hari ini? Begitu juga dalam Jabatan Psikologi, terdapat Psikologi Jabatan Agama di Barat dan kajian dijalankan di sana. Di Turki, terdapat Jabatan Psikologi Agama, kebanyakannya di Fakulti Teologi. Di dunia Arab, pakar psikiatri di Jabatan Psikologi berminat dengan Jabatan Psikologi Agama ini dan mencari jawapan kepada soalan yang berkesan dalam kehidupan manusia, iaitu apa yang dilakukan oleh psikologi, apa yang dilakukan oleh seseorang, apakah jenis tingkah laku, adakah dia menunjukkan dan mengapa dia menunjukkannya. Dalam proses ini, adakah agama atau apa-apa bentuk perhubungan yang ada pada individu dengan agama berkesan ke atas tingkah laku atau sikap seseorang itu? Secara umum, dia sedang mencari jawapan kepada soalan ini. Jadi apakah topik yang paling asas dalam psikologi agama, Tuan? Apakah perkara yang paling dia cuba fokuskan? Jadi ada sesuatu yang saya sebutkan tadi. Dalam erti kata lain, apabila perintis psikologi di Amerika seperti William James atau Stanley Hall mula mengajar kursus psikologi agama di Fakulti Psikologi atau Fakulti Sains Sosial, topik pertama yang biasanya mereka gemari ialah penukaran agama. Kerana pada masa itu, peralihan antara mazhab, iaitu peralihan dari satu kumpulan agama ke satu kumpulan agama yang lain, dan perubahan antara agama adalah struktur yang sangat bermasalah dan mungkin sebab itu mereka ingin tahu tentangnya. Jadi mengapa orang menukar agama mereka? Isu ini telah banyak dibangkitkan. Hari ini, ia masih menjadi salah satu topik paling tradisional dan asas dalam psikologi agama. Isu penukaran agama inilah yang mereka panggil penukaran agama. Ini kadang-kala melibatkan pertukaran dari satu agama ke agama lain. Kadang-kadang, semua jenis perubahan dalam agama, iaitu seseorang yang telah menjauhkan diri dari agama pada tempoh tertentu dalam hidupnya, mungkin disebabkan oleh apa-apa jenis trauma selepas umur 35-40, mungkin akibatnya. Kehilangan ahli keluarga, ia mungkin dalam bentuk dipenjarakan, mungkin masalah kesihatan atau sebarang kejadian traumatik mungkin berlaku. Dia mungkin telah beralih kepada agama untuk mencari makna, atau dia mungkin telah beralih kepada agama sebagai hasil pencarian, iaitu pencarian intelektual. Sebarang perubahan agama sedemikian boleh menjadi subjek psikologi agama, atau kita sering melihatnya di dunia Kristian. Sebagai contoh, semasa dia seorang Kristian atau dilahirkan dalam keluarga Kristian dan dibesarkan oleh ibu bapa Kristian, dia menjadi seorang Muslim selepas usia tertentu. Subjek ini sebagai contoh adalah subjek asas psikologi agama. Dalam erti kata lain, mengapa dia menukar agamanya, melalui proses apakah dia sampai ke peringkat sedemikian dan membuat keputusan. Apakah jenis masalah yang dia alami selepas itu dari segi identiti, kehidupan sosial, apakah perubahan dalam hidupnya, apakah perbezaan dalam dunia maknanya. Banyak isu adalah antara isu paling asas dalam psikologi agama, keagamaan misalnya. Beribu-ribu orang membaca teks yang sama secara berbeza, mengambil kira perkara yang berbeza dan mencerminkannya dalam kehidupan mereka dengan cara yang berbeza. Bagaimanakah orang yang membaca teks yang sama menghasilkan tingkah laku yang berbeza? Pertimbangkan sebagai contoh isu personality. Setengah orang lebih bertanggungjawab tetapi agama menunjukkan dirinya secara berbeza dalam diri orang itu. Ada juga yang lebih tidak bertanggungjawab atau ada yang introvert dan ada yang extrovert. Ini juga memberi kesan kepada kehidupan beragama mereka. Atau ada orang yang terbuka untuk mengalami, ada yang lebih tertutup untuk mengalami. Ia boleh menjejaskan agama mereka. Ini sebagai contoh subjek atau agama dan kesihatan mental, subjek yang sangat asas. Bagaimanakah pandangan agama orang mempengaruhi kesihatan mereka? Bagaimanakah ia menjejaskan kesihatan mental? Lagipun cara orang mengalami masalah kesihatan mental dan bagaimana mereka menunjukkan diri mereka akhirnya berkaitan dengan fenomena budaya. Kadang-kadang, sebagai contoh, kita mendengar dalam masyarakat kita bahawa lelaki ini dirasuk. Malah, ia mungkin menunjukkan masalah psikiatri dan psikologi atau mungkin mengatakan bahawa mata jahat telah datang tetapi ia tidak dapat menjelaskan masalah itu atau mungkin keluarga mereka, iaitu masalah antara suami dan isteri contohnya, dengan sihir, mata jahat dan lain menjelaskan, tetapi terdapat masalah komunikasi di sana, masalah ketidakserasian sebagai contoh. Dia boleh menerangkannya dengan cara ini. Ini tentu saja mempengaruhi. Jadi unsur-unsur budaya itu bercakap tentang perkara-perkara ini. Bolehkah kita mencari penjelasan psikologi untuk semua ini? Sudah tentu, ia juga menggunakan data psikologi. Sudah tentu, ia juga menggunakan data agama dan budaya. Sebenarnya, psikologi agama adalah bidang antara-disiplin dan saya fikir dia boleh menghasilkan idea yang berguna dan sangat sihat. Ia menghasilkan idea dan mendedahkan penemuan baru yang boleh menyokong banyak isu
yang mungkin diperlukan, terutamanya individu Muslim. Selain itu, ia juga berkaitan dengan topik lain. Apakah perbezaan yang dilakukan oleh ibadat seperti puasa dalam kehidupan manusia atau puasa Ramadan dalam kehidupan manusia? Atau apakah kesan seseorang Kristian pergi atau tidak pergi ke gereja dalam hidupnya? Contohnya, identiti. Bahagian penting dalam agama ialah identiti. Jadi apabila kita mentakrifkan diri kita, kita berkata, saya seorang Muslim, atau saya seorang wanita, atau saya seorang lelaki, dan kemudian kita berkata, saya seorang Muslim atau saya seorang Kristian. Salah satu elemen terpenting yang digunakan orang untuk menentukan diri mereka adalah agama. Dan ia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perspektif kita tentang dunia, pemahaman kita tentang kehidupan dan falsafah hidup kita. Sebab itu perkara ini juga diambil kira dari sudut psikologi agama. Dengan kata lain, sejauh manakah ia menyumbang secara psikologi kepada pembentukan identiti dan penyampaian pandangan dunia dari generasi ke generasi, itulah sebabnya subjek psikologi dan teologi dipilih. Dan hari ini menggunakan data dari psikologi untuk memahami tingkah laku, sikap, emosi dan pemikiran seseorang individu. Apabila saya katakan menggunakan data psikologi, teori-teori yang ada, contohnya menerangkan perkembangan agama dengan ciri-ciri umum seorang remaja, atau menggunakan teori personality untuk menjelaskan interaksi personality individu dengan religiosity-nya, atau menggunakan maklumat tentang kesihatan mental, hubungan antara keagamaan dan kesihatan mental ditafsirkan. Baiklah Tuan, terima kasih banyak atas komen berharga anda. Kami telah membuka pintu sebenarnya. Ini adalah isu yang sangat luas yang perlu diteliti secara berasingan. Sudah tentu, tetapi kami telah membuat pintu masuk. Saya berharap ia akan memberi kesedaran dari sudut psikologi agama. Hari ini sebenarnya tidak mungkin untuk menjelaskan tingkah laku manusia dengan satu sains. Itulah sebabnya kita kini memerlukan perspektif yang merangkumi pelbagai disiplin dan menghimpunkan pelbagai perspektif berbeza dalam lebih banyak pekerjaan. Kerana hanya dengan cara ini, boleh ada cara yang lebih baik atau lebih dekat untuk menjelaskan kebenaran. Mungkin kita boleh lebih dekat dengan kebenaran. Saya harap begitu Tuan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Hadirin yang dihormati, minggu ini kita bercakap tentang hubungan antara agama dan psikologi di Sekolah Istanbul. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.